Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah. Suara jelas ya? Suara jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Suara jelas. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati semua, Puan Jamilah, Kak Narimah ya. Jas semua masuk ni, yang semua yang ada, Puan Mariam dan sebagainya, dan semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Semoga semuanya dalam kesihatan yang baik dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita dalam bab bab berusaha untuk mendapat khusyuk, khusyuk dalam solat. Sekarang kita dah masuk bab 19, bab 19 daripada buku Khusyuk dalam Solat, karangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi semua, hari ini kita akan masuk bab 19, dorong hati untuk mendekati khusyuk. Sebelum itu kita baca satu ayat Al-Quran. Ustazah akan baca satu ayat Al-Quran yang ada hubungan dengan solat, iaitu surah Toha, surah Toha ayat 14. Ini sebagai pembukaan, surah Toha ayat 14 sebagai pembukaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah Toha ayat 14 bermaksud dan aku sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Jadi dalam ayat ini, ayat surah Toha ayat 14 ini, di mana Allah menyebut dua perkara penting. Surah Toha ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dua perkara penting, sahabat-sahabat semua. Apa dia? Yang pertama, hendaklah kita mengesahkan Allah serta beribadah kepadanya. Pertama, yang pertama, esakan Allah, iaitu kita beriman pada Allah yang esa, taat pada Allah yang esa. Dan yang kedua, hendaklah beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengaku Allah itu esa, maka hendaklah kita cara kita beriman pada Allah, buktinya kita kena taat, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat semua. Dan satu lagi ialah, itu pertama jangan syirik. Innani ini, ayat ni, pertama jangan syirik. Yang kedua, tauhidkan Allah. Ketiga, melakukan ibadah.
ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus tu ibadah secara langsung dengan Allah, solat, puasa, zakat, haji, ya, semua yang diatur oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah umum itu ialah seluruh aktiviti hidup kita yang menepati dengan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minum yang halal, itu adalah ibadah. Hidup berumah tangga adalah ibadah. Baik. Dan seterusnya arahan dalam ayat ini yang ketiga ialah laksanakan solat fardu. Laksanakan solat fardu sebagaimana diperintah kepadamu dengan menyempurnakan syarat rukun, syarat rukunnya. Buat solat fardu, laksanakan solat fardu, itu tanda sebagai seorang Muslim. Baik. Jadi dalam ayat ni disebut solat disebut kerana ia merupakan ketaatan termulia dan ibadah yang terbaik. Sahabat semua kena ingat, waktu kita belajar ni berusaha nak dapat khusyuk dalam solat, kerana solat adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling termulia, ibadah terbaik. Sebab itu kita kena berusaha untuk mendapat khusyuk dalam solat. Atau artinya dirikan solat ketika ingat dengan kewajipan dan ketika ingat kepadaku. Maknanya kita laksanakan ibadah solat ni, dia adalah ibadat yang paling mulia, ketaatan yang termulia pada Allah dan ibadah terbaik. Apa tujuannya? Untuk mengingati Allah. Li zikri. Waktu disebut wa aqimis solata li zikri. Li zikri maknanya kita melakukan solat tu untuk mengingati Allah. Jadi kalau solat tu tak ingat Allah, khayal, maka larilah kita daripada tujuan asal solat ialah untuk mengingati Allah. Itu sebagai pendahuluan sahabat-sahabat semua. Allah sendiri menyebut bahawa solat itu untuk zikri, untuk mengingati Allah, untuk zikrullah. Ya, baik. Habis yang ni kita akan pergi kepada topik kita. Itu sebagai pendahuluan nak menunjukkan bahawa solat ni ibadah yang terpenting, ya. Baik. Bab 19, muka surat 93. Siapa ada buku ni? Bab 19, muka surat 93. Iaitu dorong hati untuk mendekati khusyuk. Maksudnya di sini pengarang mengatakan, apabila hati kita berpaling kepada selain dari mengingati Allah ketika solat, maka tolonglah hati itu dengan memberi peringatan bahawa Allah itu amat mengetahui kedudukan hati. Itu satu. Dia nak sebut, bila kita dah menyeleweng dalam solat ni, maksud menyeleweng ni tidak khusyuk lah. Dah khayal dah kan. Dah khayal pada yang lain daripada mengingati Allah. Tadi kita kata li zikri, nak mengingati Allah. Tapi bila dah lari daripada mengingati Allah, maka hendaklah, kata pengarang, hendaklah tolong hati kita dengan memberi peringatan bahawa Allah amat mengetahui kedudukan hati. Itu satu, sahabat semua. Tolong hati, ingatkan hati bahawa Allah tahu hati kita. Allah sedang memerhati kedudukan hati kita. Dalam kuliah yang lepas kita belajar bahawa Allah amat hampir pada kita ketika solat. Allah tengok kita. Allah dengar munajat kita. Bila Allah dengar munajat kita, bermakna Allah akan makbulkan doa. Tetapi bila kita khayal, menyeleweng ataupun tidak mengingati Allah dalam solat, Allah tinggalkan kita. Allah tak pandang lagi. Itu masa solat. Ya. Jadi, cara pertama, pujuk hati. Tolong hati, beri ingat bahawa Allah memandang kedudukan hati kita. Itu satu. Dan pengarang mengatakan, sungguh amat bodoh orang yang munajat pada Allah sedang hatinya lalai. Bukan Ustazah kata ni bodoh ni, pengarang kata. Sesungguhnya amat bodoh orang yang munajat pada Allah tapi hatinya lalai. Lalu pengarang membuat ibarat, ya, beri contoh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, apa contohnya, ibaratnya, kiasannya. Kita nak pergi contoh lagi kat jumpa YB untuk pengulu ke, kita nak minta bantuan. Bantuan tu mustahak sangat. Anak kita ni nak masuk U tak ada duit. Jadi jumpa YB nak minta duit.
maka sudah tentu kita datang minta tu dengan bersungguh-sungguh. Kan, empat mata antara kita dengan YB ke Tepungulu ke atau apa pun, siapa yang kita nak minta tolong tu kita minta sungguh-sungguh. Begitulah sahabat semua. Dibayangkan di sini kita solat ni, buka muka surat 94. Sahabat yang ada buku, buka muka surat 94. Begitulah kita solat. Kita solat ni kita nak minta benda yang lebih penting daripada permintaan dunia tadi. Permintaan dunia tu apa? Tadilah kita nak pergi minta tolong, ni anak nak sekolah tak ada duit kan. Kita minta sungguh-sungguh, cakap pun dengan baik, dengan perhatian. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika solat, sepatutnya kita nak minta dengan Allah tu benda yang lebih penting yang menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang kita nak minta sahabat-sahabat semua? Muka surat 94, perenggan pertama, baris yang ke-6, baris yang 2, 4, 5, baris 5. Kita nak minta pada Allah masa solat ialah taufik, hidayah, iman. Kan kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Itu nak minta hidayatut taufik. Nak minta iman. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu semua tu ya kita sebut nama Allah yang Maha Pemurah. Kita nak rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak apa lagi? Rabbighfirli, ampunilah dosaku. Allahumma hdini, kita nak petunjuk, nak bimbingan hati, bimbingan kepada hati agar tidak lalai dari Allah. Itu yang kita nak mohon. Mana yang lebih penting? Sudah tentu ini yang lebih penting. Jadi kalau kita nak minta dari Allah benda ni, taufik, hidayah, rahmah, pengampunan, bimbingan kepada hati supaya terus melakukan ibadah, adakah wajar kita tidak beri tumpuan atau hadirkan hati semasa kita minta itu? Makna tujuannya, khusyukkanlah. Kalau kita kata Rabbighfirli, ampunlah dosaku, kita hayatinya. Warhamni, kasihanilah aku. Kan? Begitu juga wahdini, beri petunjuk padaku. Wa'fu anni, ampunlah dosaku. Jadi kita kena hadirkan hati, minta sungguh-sungguh. Sebagaimana kita minta dengan manusia tadi. Dengan minta manusia pun kita rajin, sungguh apatah lagi dengan Allah. Dan permintaan yang kita minta itu amatlah penting. Tu boleh faham ya sahabatnya? Ya sahabat, dia nak beri contoh bandingan supaya kita dapat nampak di situ. Bismillah. Baik. Kata pengarang lagi, alangkah buruknya hati yang sedang munajat pada Allah jika pada Allah dengan hati yang lalai. Buruknya hati kita. Kan? Munajat tu makna kita tengah baca berbagai doa. Dalam solat tu kan ada doa. Start daripada wajah tu, wajhi lillazi semua tu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Tu ikrar tu. Ya. Semua dalam solat kita tu adalah munajat. Lalu pengarang mengatakan alangkah buruknya hati seorang munajat pada Allah dengan hati lalai. Mustahil seorang benar-benar munajat pada Allah, dia masih lalai dalam munajatnya. Jadi buruklah perangai kita. Kita munajat nak minta benda penting tapi hati lalai. Sebut tapi tak ikut. Kan? Hati tidak sepenuhnya tidak hadir. Sedangkan ketika seseorang hendak mendapat bantuan pertolongan rakan, dia merintih, berbisik, merayu dengan bersungguh-sungguh, maka mustahil dia boleh terlalai kerana dia benar-benar memerlukan bantuan sahabat. Kita nak minta dengan orang, kita tak lalai. Tapi kenapa kita nak minta dengan Allah? Kita dalam keadaan lalai. Tidak wajar sama sekali. Apa yang dikehendaki di sini, hadirkanlah hati dalam setiap kata-kata, munajat kita dalam solat dan dalam setiap gerakan kita, kita sedar. Bab solat tu tadi kan, solat tu li zikri, untuk mengingatiku, mengingati Allah. Kalau kita ingat dunia, maka dah lari. Kan, lari daripada keduniaan.
lari daripada falsafah solat itu sendiri. Yang seterusnya, oleh itu sayugialah segera memberikan pertolongan pada hati yang lalai kita ketika munajat pada Allah. Jadi bila hati kita lari daripada mengingati Allah semasa solat, maka hendaklah kita tolong hati kita. Ya, hati kita, bagaimana cara nak tolong? Ini perenggan kedua, siapa yang ada buku, muka surat 94. Macam mana cara nak tolong hati supaya tak lalai ketika munajat, ketika baca doa-doa dalam solat ni? Pertama, mengingatkan dia bahawa seorang itu berhasrat untuk bertemu dengan Allah. Ingatkan bahawa kita akan berjumpa Allah. Masa tak tahu lagi kan, kita akan mati, berada di alam barzah, dan juga kita akan bertemu Allah di hari dibangkitkan nanti, hari kebangkitan atau hari akhirat nanti. Baik, pertemuan ni amat penting, dia mesti dihargai dengan mengajar diri sendiri agar berusaha menghindari sifat lalai. Jadi obat dia, sahabat semua, ingat, pujuk hati kalau hati ni lalai, pujuk hati kita bahawa aku ni akan bertemu Allah. Kenapa masa solat aku lalai? Aku nak jumpa Allah, nak mati, akan mati dan bertemu di akhirat nanti. Itu satu cara. Cara kedua, untuk menghindari lalai, hendaklah dipaksa hati agar dia ingat akan Allah. Sentiasa mengawal wajah hati dari berpaling pada Allah dengan khusyuk. Itu cara kedua. Nak tolong diri ni, hati ni, ingat, paksa hati supaya ingatkan Allah. Mengawal wajah hati dari berpaling pada Allah dengan khusyuk. Wajah hati macam mana pula? Hatilah. Wajah hati, tak tahu nak kata. Wajah hati ni, hati kita lah. Jadi, paksa hati kita ingat Allah. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lalai. Dan mengawal hati kita daripada berpaling. Macam mana nak kawal? Bila terlalai, kita cepat hayati balik apa yang kita baca. Apa yang kita baca dan apa yang kita buat semasa solat itu. Baik, itu cara kedua. Seterusnya, Tuan Guru juga mengajar kita bagaimana nak khusyuk dalam solat dengan cara mengawal gerakan zahir. Perbuatan kita ni. Mengawal gerakan zahir. Maknanya jangan kita solat sambil garu-garu. Kalau orang lelaki sambil mengurut janggut, membelai hujung serban. Kalau kita sambil tengok apa tu? Tengok apa tu Allah, kalau semua jemaah kan tengok apa tu, tengok telekong orang hak depan tu pula mahal kan, Siti Khadijah. Yang mahal-mahal tu. Jadi kita pun kan khayal lah tu, mula lalai. Mahal orang ni ada duit, tidak perlu. Jadi cepat. Jadi kawal mata kita tengok tempat sujud. Yang ni cara nak khusyuk ni, kawal gerakan anggota. Mata tengok tempat sujud. Bukan tengok ke depan kalau sembahyang berjemaah. Sama juga sembahyang seorang pun tengok tempat sujud. Jangan tengok anak kita lalu lalang tu. Sebab tu kita hendaklah sembahyang di tempat yang tidak sibuk, ya. Okey. Jadi sebab apa Tuan Guru mengatakan bahawa dia ibaratkan anggota jasad kita ni macam rakyat. Hati kita ni pemerintah. Anggota kita semua ni, tangan kaki semua ni adalah rakyat. Siapa PM-nya, Perdana Menterinya adalah hati. Hati yang gerakkan semuanya. Jadi sebab itulah kita kena jaga hati kita. Supaya jangan buat maksiat, jaga makanan yang suci, halal, supaya dia tidak, maksiatlah yang menyebabkan kalau dia tak bertaubat, mengotorkan hati seseorang. Ini juga mempengaruhi khusyuk dalam solat. Ya, dan juga dia makan makanan yang halal. Jangan makan makanan yang haram atau syubhah. Dia habis di situ bab 19. Topik yang nak disebut di sini, dorong hati untuk mendekati khusyuk dengan membantu hati kita yang lalai, andainya lalai ketika solat, kona balik
kepada penghayatan ketika solat. Pujuk hati kita, tolong hati kita dengan memberi peringatan bahawa satu, Allah tahu kedudukan hati. Ini Ustazah ulang balik. Kita beri peringatan pada hati, Allah tahu kamu kedudukan hatimu, hati aku ni. Satu. Ustazah ulang balik. Yang kedua, kita munajat ni, munajat yang penting dalam solat. Apa kita minta? Kita minta Allah beri kita hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdini fiman hadai. Itu semua minta hidayah. Kita minta iman. Kita minta rahmat, kita minta pengampunan. Rabbi ghfirli warhamni, semua tu. Kalau kita minta benda penting, maka hendaklah kita tumpukan sepenuhnya, hadirkan hati ketika kita munajat. Moga-moga Allah menerima doa kita. Baik, itu yang kedua. Lalu Tuan Guru juga memberikan kita cara yang lain lagi nak mengubati hati yang lalai. Ini ulang balik. Pertama, ingat kita akan berjumpa Allah satu hari nanti. Kita akan berada di alam akhirat, kita akan mati, kita akan ada di alam barzah. Dua, paksa hati ingat akan Allah. Kena paksa hati kita ni ingat pada Allah, jangan lalai. Jaga hati, jangan berpaling daripada mengingati Allah. Yang ketiga, kawal anggota zahir. Tangan, kaki, mata. Kaki tak bergerak, biasanya mata kan. Jangan mata tengok pada tempat sujud, tangan jangan main-main, pegang-pegang atau sebagainya. Jadi hendaklah kita kawal anggota zahir, kerana ibaratnya anggota zahir ini sebagai rakyat, pemerintahnya hati. Oleh itu hatilah yang akan yang akan mengawal anggota zahir. Jadi kena kosong hati juga. Dan tapi dia pengaruh juga. Kalau kita asyik menggaru-garu tu, macam mana kita nak kosong? Ya tak? Okey, habislah itu. Ya, bab ke-19. Kita masuk pula bab ke-20. Ya, bab 20. Sekejap ya, bismillah. Baik, bab 20, muka surat 97. Merasai keajaiban sujud terakhir. Ini lagi hebat, ya, lagi penting, di mana merasai keajaiban sujud terakhir. Sayugia dilakukan setiap kali rokok dan sujud ketika solat, sentiasalah memperbaharui ingatan pada Allah. Setiap kali kita rokok dan sujud. Di sini fokus bab ke-20 ni pada rokok dan sujud. Rokok dan sujud. Setiap kali kita rokok dan sujud, perbaharui ingatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mengangkat kedua tangan dan bertakbir bagi perpindahan rokok sujud, bagaikan seorang menyerah diri, minta belas kasihan serta perlindungan dari siksa Allah. Jadi, setiap kali kita rokok, sujud, menyerah, kita rokok, kita angkat tangan, kita bertakbir, ya, kita rokok, kita sujud, kita mesti ingat bagaikan orang tu menyerah diri pada Allah, minta belas kasihan dari Allah serta perlindungan dari siksa. 3 benda. Ketika rokok, sujud, bangun, bertakbir, apa kita nak? Dia kata bagaikan kita serah diri, kita minta belas kasihan serta perlindungan dari siksa Allah. Kita nak serah diri pada Allah, minta belas kasihan dari Allah, ya, perlindungan dari Allah. Manakala tunduk, meletakkan dahi ketika sujud, hendaklah merasakan mereka sedang merendah diri, menghina diri pada Allah. Bila sujud, kita letak dahi kita di lantai, di bumi, maka itu tanda saat seorang hamba yang kerdil, merendah diri, menghina diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa dirinya terlalu kerdil. Tu yang disebut, ya.
Mana masa sujud tu merasa diri kerdil, Allah Maha Hebat. Masa rokok dan pergerakan rokok, kita andaikan, kita bayangkan kita nak minta belas kasihan dari Allah. Ya, minta perlindungan dari siksa Allah. Perasaan ini itu hendaklah sentiasa tumbuh dan disuburkan dalam hati ketika rokok dan sujud, agar dia menyadari betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia dan Maha Agung, Tuhan yang disembah. Baik, di samping merasai betapa hinanya diri, apatah lagi bila mengenal asal manusia. Okey, baik sahabat semua, Ustazah ringkaskan di sini. Ketika rokok tadi, bagai serah diri pada Allah, minta belas kasihan, minta perlindungan dari siksa. 3. Masa rokok, kita bayangkan kita ni serah diri pada Allah. Kita minta perlindungan dari Allah. Minta belas kasihan. Ketika sujud, apa kita perlu bayangkan? Ketika sujud, sedar pertama sekali kalau kita tak nak kita ni khusyuk dan hadirkan hati ketika sujud supaya tidak lalai. Pertama, rasa hina diri kepada Allah. Kita hendaklah rasa hina diri kita pada Allah. Sebab tu kita letak dahi kita, punggung duduk atas, dahi duduk bawah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah tu kita sujud kan, ke bawah. Yang kedua, rasa diri ni kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa diri ni kerdil di hadapan Allah. Kita ni tak ada apa, ya Allah. Ya. Yang maha hebat tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tu 2. Yang ketiga, kita ingat, kita tak nak bagi kerdil tu kenapa? Kenapa kita rasa diri kita kerdil, hina? Sebab satu, kita ni terjadi daripada apa? Asal kejadian kita ialah daripada setitis air yang hina, iaitu mani. Nak sombong kat mana? Yang maha hebat ialah Allah. Allah jadi kita daripada setitis mani yang hina dan akhirnya dijadikan kita sebagai dibesarkan dalam kandungan selama 9 bulan dan kita keluar sehinggalah menjadi dewasa seperti sekarang, sahabat semua. Jadi itu yang masa kita kenangkan kan, memang masa sujud disuruh kita berdoa kepada Allah. Kan, kita berdoa di dalam hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuk, di samping kita bayangkan semua tu tadi. Ini cara-cara yang diberi oleh pengarang, oleh Tuan Guru, supaya kita tak lalai masa sujud. Dengan rasa demikian sentiasa subur dalam hati, maka tumbuhlah rasa taat dengan segala peraturannya. Dengan sendiri akan lenyap ciri-ciri sifat engkar dalam diri orang itu, kerana dia sedar betapa kecilnya dia di hadapan Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, solat ini bukan hanya untuk jadi baik, khusyuk semasa solat sahaja, sekadar 10 minit, 8 minit. Sahabat semua, sebenarnya solat ini kesannya selepas itu. Sebab itu Allah bahagikan waktu solat tu pada 5 waktu. Mula-mula bangun subuh. Ibarat ada ulama menyebut dalam satu tulisan, dia kata kita solat ni macam 5 kali ni macam kita dipanggil oleh jeneral, askar dipanggil oleh jeneral. Ingatkan, apa tugas kamu? Tugas kamu apa? Okey, kan kita tengok jaga-jaga tu mula bertugas tu dia buat apa? Kan dipanggil dulu, beri arahan. Begitulah dalam solat, sahabat semua. Daripada subuh, lepas itu kita masuk zuhur, dia takut lalai, kita dah buat urusan tugas, panggil lagi zuhur. Lepas tu panggil lagi asar, panggil lagi maghrib dan isyak sebelum tidur. Apa tujuannya? Mengulangi ikrar. Allah suruh kita sedar, mengulangi ikrar kita bahawa kita ada tugas dengan Allah. Iaitu kita kena ingat bahawa kita kena taat dan patuh pada arahan Allah. Trainingnya solat. Ingatannya solat. Jadi Allah training kita ni, didik kita ni dengan solat.
dengan memuji Allah, ingat pada Allah dengan doa, dengan ikrar, solatku, inna solati wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Nak ikut syariat Allah. Oleh itu, kesan solat 5 waktu dibawa dalam kehidupan seharian. Dalam bercakapan, dalam rumah tangga, dalam politik, dalam seluruh ekonomi, jual beli dan sebagainya, menjadi seorang yang jujur, seorang yang bertanggungjawab, yang taat pada syariat Allah. Kalau solat je kita baik, lepas solat kita buat jahat, itu yang dipanggilkan sekularisme. Kan, mengasingkan nilai ibadah daripada kehidupan. Jadi kalau orang tu solat khusyuk, maka kesan khusyuk itu dia akan menjadi orang yang takut pada Allah. Sebab itu innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu ya mencegah keji dan munkar. Itu tujuannya. Maksudnya tujuan solat tu nak bimbing kita sebagai kompas dalam kehidupan untuk kita hidup sepanjang perjalanan hidup kita yang seharian ni mengikut kehendak Allah, mengikut syariat Allah. Jangan asingkan. Masa solat elok benar tutup aurat. Lepas solat pergi buang sampah tak tutup pula. Pergi pasar seksi pula. Salah tu. Sebab dia tak selari dengan solat. Jadi solat ni disiplin diri, taat pada Allah. Okey, baik sahabat semua. Itu bab sujud tadi kan, sujud. Seterusnya diulang balik dalam karangan ni, dalam buku ini, rupa bentuk rokok dalam solat pada zahirnya, perbuatan menunjukkan betapa seorang itu surrender atau menyerah pada Allah. Jadi pengarang mengatakan bahawa, Tuan Guru mengatakan rahimahullah, ya, dia kata bahawa rokok tu tanda kita menyerah pada Allah, surrender pada Allah. Surrender kata orang Terengganu kan, serah diri, berserah diri dah pada Allah. Ustazah ni orang Terengganu, ya, mana dia serah diri dan malah minta belas kasihan. Cuba kita tengok orang kena tangkap tu kan, kena gari, ada dia nak lawan polis, dia tak akan lawan kerana dia tahu lawan besar faedahnya, besar padahnya kan. Begitulah kita dengan Allah, tak sepatutnya kita lawan Allah dengan tidak ikut patuh pada syariat Allah. Jadi dia kata sebenarnya rokok itu lambang, ya, lambang kita serah diri pada Allah, lambang kita minta kasihan belas pada Allah. Sebab tu rokok baca baik-baik, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kan, maha suci Allah azim yang maha besar dan kepujian untuknya, dengan wa bihamdih kepadanya lah kepujian. Baik, ataupun doa yang lain kan, boleh banyak sebenarnya doa rokok, tak apalah yang tu kemudian, ya. Oleh itu dia kata solat fardu ada 17 kali, 17 rakaat, maka 17 kalilah kita rokok, maka dan tunduk menyerah pada Allah. Maknanya rokok ini tanda kita serah diri, minta belas kasihan, nak lahirkan orang yang rendah diri dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua. Baik. Seterusnya ialah sujud pula. Dia pergi bab sujud. Tadi ada dah awal tadi dia beri sedikit sujud, tapi ni dia ulang balik bab sujud. Di mana sujud ini bererti meletakkan wajah di tempat paling rendah di muka bumi. Kalau kita duduk atas tanah lah. Kalau duduk di rumah, maka atas semi bawah tu. Di masjid pun, ya, di atas sejadah, tempat paling rendah. Dengan sujud bererti dia telah mengingati dirinya terhadap punca asal kejadiannya dari tanah. Jadi itu hikmahnya Allah suruh sujud kat bawah tanah tu, supaya kita ingat asal kita ni dari tanah. Dari tanah asal kita. Adakah kita makan tanah? Tidak. Maksud asal dari tanah ni, kita ni adalah daripada setitis mani yang hina. Mani itu terjadi dari bahan tanah. Kita makan ayam, lembu, susu, telur, semua tu tidakkah ia asal daripada tanah?
sayur, semua dari tanah. Ayam makan rumput, ayam makan jagung, semua tu dari tanah. Diproses akhirnya jadi mani. Jadi mani itu secara tidak langsung dari tanah. Mengingatkan kita bahawa kita dari tanah. Kalau kita dari tanah, sahabat semua, kita dari air mani, ya, yang dijadikan Allah dengan lengkap, ya, pada hari ini dah jadi dewasa pun kita dah nak menuju Allah. Patutnya kita tidak ada lagi perasaan sombong, takabur, ya, ujub dan sebagainya. Sebab tak ada apa pun kita ni. Kita sentiasa meminta ihsan dari Allah. Jantung kita ni tak bergerak kalau Allah tak gerakkan. Allah stop je, innalillah lah. Kan? Stop lama je, matilah kita. Maka tidak mungkin kita sombong terhadap Allah yang mencipta diri kita dari tanah. Bagaimana sombong dengan Allah? Kalau dengan manusia tak bertegur, kan? Tak tengok pun, jalan melenggak je. Dengan Allah bukan begitu. Sombong dengan Allah tu maksudnya tidak nak ikut perintah Allah. Tak nak ikut syariat Allah. Nak ikut peraturan sendiri. Ikut akulah. Aku tak nak pun ikut syariat Allah. Nak ikut akal aku. Itu sombong namanya. Tak nak taat pada Allah. Sedangkan Allah sediakan kita Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini patutnya kita mengingati Rasulullah melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Sujud dikaitkan dengan tanah supaya kita rasa hina diri dan bergantung pada Allah. Tidak sombong, buang sifat sombong. Sombong ni sifat syaitan. Ya, tak masuk syurga kalau orang tu ada sedikit sekecilnya perasaan sombong dan takabur. Seterusnya, muka surat 99, ya. Sesungguhnya asal kejadian manusia seperti dijelaskan Al-Quran adalah dari tanah, maka setiap kali sujud bertujuan mengasuh hati kelak akan dikembali pada tanah. Okey, tadi ingat asal kejadian. Kedua, kita mesti ingat kepada kematian, sahabat semua. Sujud pada tanah, sujud pada bawah simen, tanah lah tu. Nak mengasuh hati kita, satu hari nanti kita akan mati. Ingat kepada kematian. Yang tadi ingat asal kejadian supaya tak sombong. Yang keduanya ingat kepada kematian. Kita akan mati. Apa persediaan kita? Ya, sama-sama kita tanya. Dah cukup ke persediaan nak pergi mengembara jauh ni? Jauh nak pergi ni ke akhirat. Apa kita buat? Ya, sama-sama kita doa pada Allah, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk meneruskan ibadah yang kita mampu. Ya, ibadah kita dengan terbaik, dengan ikhlas, dengan sempurna. Okey, ingat kematian. Yang kedua, sujud mengingati kematian. Sujud juga mengasuh hati manusia supaya mengingati asal kejadian. Tetapi dia juga dikembali tanah menemui ajal, maka sujud sewajarnya sentiasa mengingati mati. Apabila ingat mati, maka terasalah olehnya bahawa seolah-olah itu solat terakhir. Jadi sahabat semua, yang ketiga ialah sujud ini mengasuh kita, mengingatkan kita bahawa mungkin ini solat terakhir. Macam mana kalau kita rasa solat tu solat terakhir, sahabat semua? Kalau kita rasa solat ini solat terakhir, sudah tentu kita sembahyang dengan sebaik-baiknya, sekhusyuknya. Hadirkan hati sepenuhnya. Cuba kita bayang. Orang yang boleh merasainya ni antara contohnya orang yang nak dihukum gantung, yang penjara tu, penjara Kajang ke mana. Dia akan dihukum gantung pada hari Khamis, katakan hari Jumaat. Bayangkan macam mana dia solat subuh terakhir. Sudah tentu sehabis khusyuk. Ni seorang mukmin lah, bukan orang kafir, ya. Dia mohon pada Allah sungguh-sungguh, mohon ampun, menangis. Itu orang yang dihukum gantung, solat terakhir dia, sahabat. Bolehkah kita buat begitu? Kita merasakan bahawa mungkin ni solat terakhir aku agaknya.
Zuhur ni belum tentu lagi. Bila solat zuhur, asar belum tentu. Jadi solat sesungguhnya inilah yang berlaku pada Rasulullah SAW, para sahabat. Yang solat sesungguhnya dunia tak ada langsung dalam terlintas di hati mereka. Kita ni orang akhir zaman ni macam-macam soal dunia yang kita lintaskan. Baiklah. Boleh ya? 3 dah tu. 3. Ingat ulang balik. 1, sujud, ingat asal kejadian supaya tak sombong. 2, sujud, ingat kematian supaya bersiap sedia pada mati. Sujud mengingatkan kita kepada solat penghabisan. Apa 3 tu? Apa tujuan pengarang sebut begitu? Supaya hati kita tak lari. Supaya hati kita tidak lalai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab as-salatu li zikri. Solat tu untuk mengingati Allah, li zikrillah. Seterusnya, setiap kali dia sujud seolah-olah dia tak akan bangun lagi, sedangkan kematian itu adalah pintu bagi seorang memasuki gerbang akhirat. Maka di sini dia bayangkan pula yang keempat, masa sujud ni adalah kita akan berhadapan dengan hari akhirat. Sebab mati tu gerbang akhirat. Kan bila dah mati kita tunggulah orang dalam kubur tu menunggu kepada tiupan sangkakala kedua untuk dibangkitkan daripada kubur menuju kepada mahsyar, ya. Jadi ketika sujud hendaklah dia perbaharui dalam hatinya untuk mensucikan zat Allah yang maha tinggi. Suci daripada sifat yang sama dengan makhluk. Suci daripada syirik. Suci daripada sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Yang dituduh sebagai Allah ni ada beranak dan serupa dengan makhluk lain dan sebagainya. Makna kita sucikan zat Allah yang maha tinggi. Sebab itu kita sebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha wa bihamdih, dengan kepujiannya. Di mana dalam hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza qama yusalli uti bi zunubihi fa wudi'at ala ra'sihi aw atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Maksudnya, sungguhnya seorang hamba itu apabila bersolat didatangkan dosanya lalu diletakkan di atas kepala atau bahunya setiap kali dia rokok dan sujud, gugurlah dosa itu darinya. Saya ulang balik, hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Maksudnya, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia solat, didatangkan dosanya, diletakkan di atas kepala atau bahunya. Setiap kali dia rokok dan sujud, gugurlah dosa-dosa itu darinya. Jadi setiap kali kita rokok dan sujud, dosa-dosa kecil kita gugur. Dosa besar kena bertaubat. Dosa kecil juga gugur apabila kita berwuduk. Dosa kecil juga gugur apabila kita banyak bertasbih, banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar kita kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah bab 20 merasai keajaiban sujud yang terakhir. Jadi itu dia untuk bab 20, ya, bab 20. Okey, setakat ini boleh ke ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jas. Ya, rokok tak disuruh berlama-lama. Ya, rokok sujud yang disuruh lama. Ya, rokok tak disuruh. Cuma kita doa itu je tadi, doa subhanarabbiyal azim wa bihamdih itu saja. Itu bayangkan saja di hati tak. Doa ialah semasa sujud.
Cuma ada diberi kita zikir kan. Zikir apa yang Ustaz Najib ajar tu? Kalau tak semayang tak ingat. Tak ingat kalau tak semayang tu. Okey. Baik. Baik. Apa Kak Narimah ingat tak? Subhanakallah. Kalau tak semayang tak ingat. Zahra ingat Zahra? Bukan tu. Subhanakallahumma bihamdik. Bukan. Alah ya Allah. Tak ingat dah kalau tak semayang. Siapa ingat? Sujud. Doa rakaat dan sujud. Ya. Macam mana Kak Naimah? Subhanaka. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma ufili. Betul. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma ufili. Ya. Ni kalau tak semayang tak ingat ni. Okey, sekejap saya sudah tutup ni dulu.